Makan kue. Makan hati. Makan hati. Kenapa kau makan hati, Aiman? Oke, sebelum kita mulai, kita punya sesi pembelajaran hari ini. Bagi saya ambil hadirat kamu dulu. Hari ini berapa orang yang tidak hadir? Satu. Ya. Satu jadi banyak. Jadi ada berapa? 29 per 30. Tarik hari ini berapa? Hari bulan? 16. Hari cikgu. Ya kan? Hari guru. Iya. Selamat hari guru, cikgu. Jadi hadiah? Apalah. Okey, sebelum kita mulai kelas, saya mau tekankan aspek disiplin ataupun keselamatan lah. Sekarang ni kita berada dalam kelas, saya mau kamu duduk dalam keadaan yang selesa. Sampah-sampah yang ada di sekitar tu tolong kutip. Tolong kutip, laptop, buku, beg semua tu tolong kemaskan supaya kamu belajar dalam keadaan yang selesa. So ilmu pun senanglah masuk. Okey. Jadi sosial respon terbaik. Okey, saya mau tanya kamu soalan. Okey, Cik. Tapi belum belajar dan berigau. Okey. Soalan saya, kamu pernah berkenalan dengan seseorang? Kenapa kamu berkenalan dengan seseorang tu? Mau jadi incer. Kenapa kamu mau berkenali? Kenapa kamu mau berkenalan? Sabda misterius. Oh, sebab kamu minat, sebab sudah dari kecil. Sebab dia idola. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ana Siti Aisyah. Boleh panggil saya Aisyah. Jangan malas sebab sebut S. Boleh panggil saya Cikgu Aisyah. Okey, Cikgu. Okey, Cik Aisyah. Hai. Okey, kita terus mulalah. Apa kaitan soalan saya dengan tajuk pembelajaran kita hari ini adalah kita belajar berkenaan dengan pengenalan industri pelancongan. Kita mau kenal apa itu industri pelancongan. Kenapa? Kenapa kita mau kenal? Sama juga lah macam kalau kamu mau kenal someone tu kan mesti ada reason dia kan? Ya. Mungkin sebab kamu suka kah? Macam tu bilang sebab cinta. Tapi saya tidak ajar kamu untuk mencintai lah industri pelancongan, okey? Saya Okey. mau memberi pengetahuan je. Okey. Okay, sebelum tu tolong saya untuk baca kod kursus yang ada di slide depan. Inbound tour operation. Operation. Bukan tower, bukan tour. Alright. Baik, Cik. Pelancongan. Awal-awal sudah semangat, jangan nanti di tengah-tengah. Ada sudah tertidur. Okey, kita belajar hari ini mengenai industri pelancongan yang ada di Malaysia. Apa yang kita belajar tentang industri pelancongan? Iaitu, tolong saya baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Dalam pelancongan. dalam pelancongan. Yang kedua, Nyatakan elemen-elemen 5E. jelas. Sabar.
prosedur dalam pelancongan. Mana kau Beto? Semangat cikgu. Bagus, sekarang kita mau. Boleh tulisan begitu, Cik? Okey. Oke, oke. Awas kamu tak akan paham tulisan gua. Okey, hari ini kita akan belajar 3 objektif ataupun 3 tujuan. Apa yang kita perlu belajar hari ini iaitu saya akan menerangkan tentang istilah dalam pelancongan. Yang kedua adalah elemen-elemen yang ada dalam industri pelancongan, dan yang ketiga adalah prosedur-prosedur yang ada dalam industri pelancongan. Jadi saya mahu kamu fokus untuk tiga-tiga objektif dan tujuan ni. Kenapa kamu perlu fokus? Sebab selepas ini mesti kamu akan merancang mau pergi melancongkan. Ya. So, bila kamu tahu ketiga-tiga objektif ni akan memudahkan kamu untuk mengurus kamu punya Melancong. plan untuk melancong. Alright. Okey. Terus masuk ke tujuan yang pertama iaitu istilah-istilah dalam pelancongan. Ada operator pelancongan, pemandu pelancong, pengendalian darat, jenis penumpang, jenis voucher, contract rate dan travel insurance. Di sini saya akan fokus beberapa saja iaitu operator pemandu pelancong dan pengendalian darat. Okey, apa itu operator pelancongan? Operator pelancongan adalah individu yang menghasilkan atau mempromosi pakej pelancongan. Senang kita faham, dia adalah sebuah syarikat, apa-apa yang berkenaan dengan pelancongan, dia yang uruskan. Seterusnya adalah pemandu pelancong. Pemandu pelancong ini adalah individu yang akan memandu, bukan memandu yang driving ke, memandu yang akan mengguide kita ke tempat-tempat lawatan ataupun tempat-tempat menarik. Pengendalian darat ni adalah perkhidmatan yang disediakan semasa pesawat masih di atas tanah. Itulah maksudnya pengendalian darat. Maksudnya kapal terbang tu dia belum lagi berlepas, dia masih di atas tanah ataupun di atas jalan raya. Apa yang di atas jalan raya tu ada servis-servis penginapan, pengangkutan, pemandu pelancong dan caterer. Seterusnya ini adalah istilah untuk jenis penumpang. Dalam pelancongan kita akan belajar jenis penumpang, ada 3 kategori. Yang pertama, adult, child dan infant. Kalau kamu perasan, kamu pernah naik flight kah? Pernah kan ditanya soalan, kamu ni kategori apa? Infant kah, child kah, adult kah? Okey, sekarang ni kamu ni kategori apa? Infant? Adult. Okey. Yang dalam kurungan tu adalah dia punya umur. Umur dah ya. Seterusnya jenis voucher. Bila kita berada dalam industri pelancongan ni, kita sangat familiar dengan voucher. Voucher adalah merupakan dokumen pengesahan perbelanjaan yang telah dibuat secara tunai ataupun cek. Contract rate ni dia macam agent rate. Macam kita boleh, bila kita ada contract rate ni, dia macam perjanjian. Dia perjanjian yang kita boleh dapatkan harga murah. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah macam mana mau dapatkan harga murah. Seterusnya travel insurance. Macam kamu tahu lah insurance. Bila kita melancong ataupun kita punya pelanggan ataupun pelancong, kita kena offer atau tawarkan dorang insurans pelancongan. Kenapa kita kena offer insurans tu? Itu adalah untuk supaya dorang rasa terjamin dan selamat bila dorang melancong. Okay, seterusnya kita ke tujuan yang seterusnya iaitu elemen-elemen dalam pelancongan. Elemen-elemen yang dalam pelancongan ni ada 5 elemen. Senang kamu kalau kamu mau ingat je 5A. Okey, apa tu 5A? Yang pertama adalah accommodation iaitu penginapan. Yang kedua adalah activity. Yang ketiga attraction, tempat tarikan ataupun tarikan. Keempat adalah accessibility, kebolehcapaian. Yang kelima adalah amenities ataupun kemudahan. Yang ini saya akan go through satu-satu. Okey, untuk penginapan
dua kategori ataupun dua jenis, yaitu primary ataupun secondary. Primary ni dia macam hotel 5 bintang lah. Hotel 5 bintang. Yang secondary ni dia macam hotel-hotel budget. Contoh hotel budget tu dia macam homestay, apa lagi, asrama. Itu pun dikira penginapan juga. Seterusnya, ini ada contoh penginapan tu hotel, yang ni resort. Yang ni resort, yang ni asrama, yang ni apa? Homestay. Tidak, ini dalam pelancongan ini dipanggil chalet. Oh. Yang ini dipanggil homestay. Homestay. Homestay tu dia nama macam rumah. Hotel. Hotel itu apa? Macam mana? Apa beza hotel dengan hotel? Kecil. Bilik je, tapi satu masakan. Hotel ni dia lebih kurang macam hotel, cuma dia lagi murah. Yang Ya. paling senang mau tahu dia selalu berada di siring-siring jalan. Ya. Kalau hotel dia di dalam bandar. Kalau hotel ni, kamu pernah pergi Muda Sangka? Pernah. Kan yang di siring-siring jalan tu, itu kategori hotel. Oh. Okey cikgu. Seterusnya adalah accessibility, kebolehcapaian. Apa itu kebolehcapaian? Kebolehcapaian adalah bagaimana caranya untuk seseorang itu sampai ke destinasi yang dia ingin tuju. Dalam industri pelancongan kena ada kebolehcapaian, iaitu macam mana kita ataupun pelancong tu sampai ke destinasi yang dia mau tuju. Kalau tiada kemudahan macam jalan, macam mana dia mau sampai ke tempat tu? Contohlah, selalu kan Kundasan kadang-kadang ada kejadian bencana alam kan. Contohlah, jambatan Tamparuli tu dia terputus. Macam mana pelancong tu dia mau pergi tengok tu jambatan Tamparuli? Kamu rasa dia dapat pergi kan ataupun tidak? Tidak. Itulah maksudnya kebolehcapaian. Perkhidmatan yang dia boleh sampai ke destinasi itu. Kemudahan seperti jenis pengangkutan, kalau tiada flight, kalau tiada kereta, kalau tiada ferry, macam mana dia mau sampai ke tempat yang dia mahu tu? Kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, lapangan terbang dan pelabuhan. Seterusnya adalah aktiviti. Pelancong datang ke sebuah tempat bagi tujuan menjalankan aktiviti. Kadang-kadang ataupun kamu lah kan, pernahkah kamu macam nampak dekat TikTok, FYP orang tu dia buat paragliding. Kamu tahu apa tu paragliding? Tidak. Paragliding ni yang dia dari atas tu terjun ke bawah. Tapi bukan bunuh diri lah, bukan bunuh diri. Paling terjun. Aktivitinya bukan aktiviti bunuh diri. Yang tu dia dilengkapi dengan selamatan lah. Selamatan, dia ada tali semua tu. Lepas tu kamu rasa macam kamu suka buat tu aktiviti. Bila kamu suka buat aktiviti, itulah faktor-faktor kenapa kamu mau melancong pergi tempat tu. So kamu mau buat, contoh pergi Ranau. Pergi Ranau kita mau buat apa tu yang air terjun tu? Parasailing kah? Ke paragliding? Paragliding. Paragliding. Kita tengok dekat TikTok kan, best pula buat paragliding ni. Jadi, tapi kena pergi Ranau. Jadi bila kamu kena pergi Ranau, itulah dinamakan melancong. Tapi disebabkan aktiviti. Oh. Ini kawan siapa? Si Jack. Kawan si Jack tu. Siapa tu namanya tu? Jack Udin. Itu adalah orang hutan. Orang hutan. Seterusnya adalah amenities. Amenities ni kemudahan. Kamu jangan keliru di antara kemudahan dan kebolehcapaian. Sebab dia benda yang dengar macam sama, tapi dia berbeza. Kemudahan ni adalah merangkumi kemudahan seperti fasiliti awam. Fasiliti awam itu apa? Ya. Baik. Fasiliti awam tu macam begini.
Google. Di shopping mall, bila kamu masuk dalam shopping mall, ada kat situ ada counter ataupun Oh, ya. ada kan counter perkhidmatan. Kadang-kadang tu ada signboard juga tu. Di situ kamu boleh tahu info-info berkenaan dengan tempat-tempat menarik. Tempat pelancongan. Iklan. Seterusnya kita masuk ke tujuan yang terakhir. Sorry, ada satu pula tertinggal, iaitu tarikan. Pelancong ingin melawat lokasi yang menjadi tarikan mereka. Terdapat berbagai kategori, iaitu tarikan semula jadi dengan buatan manusia. Kalau tarikan semula jadi ni, contohnya Gunung Kinabalu. Itu semula jadi. Kalau buatan manusia, pandai. Rumah terbalik. Rumah terbalik itu merupakan kategori tarikan buatan manusia. EMY. Okay, seterusnya kita masuk ke tujuan yang terakhir, iaitu prosedur dalam industri pelancongan ada dua, iaitu prosedur untuk membuat tempahan dan bayaran. Untuk prosedur tempahan, yang pertama adalah mengendalikan pertanyaan pelanggan. Kamu nak tanya pelanggan pula, dia mahu perkhidmatan yang macam mana. Yang kedua adalah menyemak kekosongan dan penyataan kadar. Penyataan kadar itu harga, mengesah kadar dan mengukur maklumat pelanggan. Kalau sudah dia setuju untuk membeli ke package, baru akan mampir dia punya maklumat macam nombor telefon, IC dia. Memohon jaminan ataupun kaedah bayaran. Memohon jaminan atau kaedah bayaran ni adalah untuk mengelakkan dua-dua pihak tu rugi. Seterusnya adalah mengesah dan mencetak tempahan. Ini adalah bukti. Bila kamu dengar prosedur, dia kena bermula dari step yang pertama sampailah yang terakhir. Kamu tak boleh langkah-langkah. Prosedur yang kedua adalah prosedur macam mana untuk membuat pembayaran. First kali ialah mengisi permohonan awal wang pendahuluan, deposit lah, mendatangkan borang penerimaan wang pendahuluan, dan yang ketiga mengemukakan resit asal ataupun voucher, dan yang terakhir adalah menyediakan laporan kewangan perjalanan. Okey, setakat ni fahamkah? Tiga-tiga tujuan yang kita belajar hari ini. Faham. Okey, kalau faham, bolehlah kita menjawab soalan. Boleh. Okey, kita jawab soalan dekat Kahoot. Saya mau kamu sediakan handphone, buka siap-siap. Okey, scan ni QR. Ada cikgu. Jangan lambat. Come on, everybody. Let's go. Okay. Nanti boleh tekan tu. Dah. Aku mau menjawab juga nih. Okey, bolehlah scan. Baik, saya dapat. Saya bagi masa 3 saat untuk scan. Jap. 1, Jap. Pandu 2, eh. Allahu Akbar. 3. Belum lagi kita start. Error gagal. Apa aja kau cakap tuliskan. Hai, salah. Tampar kau. Okey, kebenaran dan kebenaran. Soalannya, apakah maksud pemandu pelancong? Maksud pemandu. 10 saat. Yang salah tu dua orang tu. Allahu Akbar. Okey, soalan yang kedua. Siap. Oh, pemenang siapa ni? Syah. Nah, Syah, si ya, confirm. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah elemen-elemen yang terdapat dalam industri pelancongan? Lebih. Ada berapa elemen? 7. 5. 7, 2 atau apa? 6.
Tempahan dan bayaran merupakan prosedur standar. Betul. Yes. Oke, tetap. Yes. Ada salah. Error Oke, mari kita tengok bisa yang J. Encik Jack. Oke, yang pertama. Baby. Bukan Si Anu kan ni, si Haris. Bukan. Macam senyum-senyum pula dia di belakang. Ada ni yang macam nama cewek-cewek dia orang ni. Okey. Seterusnya kita beralih ke aktiviti. Seterusnya saya akan edarkan kertas penerangan. Kertas penerangan ni dia adalah macam nota lah, lagi terperinci berbanding dengan slide yang ada di depan. Nanti kalau kamu mau ulang kaji boleh rujuk dengan kertas penerangan. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Ada soalan? Okey, kalau tiada soalan, saya akan bagi kamu tugasan. Tugasan ni kamu kena jawab dalam tempo yang saya berikan. Baik. Saya akan bagi kertas tugasan. Kertas tugasan ni sila jawab dan tolong jangan meniru. Siapa meniru berdosa. Masih neraka kena salah. Pastikan kertas tugasan yang kamu dapat tu ada 4 keping. Ada 4 keping, 3 soalan objektif, 2 soalan subjektif. Kamu, saya bagi masa untuk kamu jawab 5 minit. Boleh mula dari sekarang. Is dan meniru is. Okey, masa sudah tamat. Daniel, tolong saya kutip kertas tugasan. Kejap Nel, belum siap. Okey, Daniel, terima kasih. Okey, jawab soalan pun sudah. Saya mau bagi ringkasan tentang topik pembelajaran kita hari ini lah. Okey. Apa yang kamu belajar hari ini? Yang pelancongan. Kenapa dengan pelancongan tu? Kita ada belajar tiga tujuan. Tujuan. Objektif pun boleh. Ada yang salah. Apa tujuan yang pertama? Pelancongan. Yang kedua? Yang ketiga? Jelaskan pelancongan. Ya Allah, macam orang babau je bunyinya. Okey, istilah dalam pelancongan ada apa? Pemandu pelancong. Pandai. Yang itu? Offset. Dalam kertas penerangan ada yang saya bagi tadi. Boleh rujuk situ. Okey. Lagi. Lagi. Pandai. Okey, yang elemen ada 5. Saya mau kamu bagi 2 aja elemen. Boleh siapa ini? Pandai. Lagi? Amenities, pandai. Prosedur ada 2. Apa itu 2 prosedur? Pandai. Tempahan. Yang kedua? Tempahan bayaran. Bukan tempahan berbayar. Oh, Prosedur pembayaran. Prosedur pembayaran tu kamu perlu ingatlah. Okey. Habis di situ, seterusnya saya mau bagi tahu bila lagi kita ada kelas. minggu depan. Minggu depan. Yes. Hari ini. Jam berapa kelas saya hari Senin? Mesti berapa hari bulan?
ChatGPT kah. Kamu carilah apa-apa yang berkenaan dengan produk pelancongan. Oke. Baik, Cek. Seterusnya, jadi tujuan ataupun objektif saya hari ini atau pembelajaran kamu pada hari ini tercapai ataupun tidak? Capai, Cek. Bila Alhamdulillah. tercapai, apa yang kamu boleh buat? Bila kamu sudah tahu berkenaan dengan istilah pelancongan, elemen, prosedur. Tahu sini? Bersedia sudah. Boleh sudah melancong, bersedia sudah. Iya. Bersedia. Sudah kamu melancong untuk kamu pergi. Ada plan sudah. Healing. Yes. Sekarang kue honeymoon dia. Minggu depan kita belajar produk pelancongan, ada tuh package honeymoon. Mantap. Pasti dia paling fokus tuh. Oke, Tulis nota berapa kali ya? Oke, sebelum saya menangguhkan kelas, ada apa-apa soalan? Dadah. Kalau tiada soalan, izinkan saya mengundur diri. Terima kasih, Cek. Terima kasih kerana memberi perhatian. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Oke, jumpa lagi.